Satu message teks diterima daripada istri saya yang disangka telah meninggal dunia. Message itu hanya mengandungi 2 perkataan, "Selamatkan saya." Message ringkas itu telah menggegarkan seluruh hidup saya. Petang itu, bunyi siren kereta polis memecah kesunyian sebuah kampung yang damai. Di hadapan sebuah stor lama yang tersembunyi di halaman belakang rumah bapak mentua saya, bunyi mangga berkarat dipotong kedengaran berdeting. "Kami akan buka pintu." Serentak dengan laungan pegawai polis itu, pintu besi yang berkeriut perlahan-lahan terbuka. Dalam kegelapan yang tidak pernah dijamah cahaya matahari selama 10 tahun, susuk tubuh seorang wanita yang sedang mencangkung mula kelihatan. Jantung Adam terasa bagai mahu pecah. Inilah saat yang dinantinya selama 10 tahun, wajah yang hanya muncul dalam mimpinya kini berada di depan mata. Dia menolak anggota polis ke tepi dan meluru masuk. "Suraya, Suraya," panggilnya dengan suara yang tersekat-sekat sambil menghampiri wanita itu. Namun, Suraya terkejut melihat Adam dan mengengsot ke belakang, seolah-olah melihat orang yang tidak dikenali sama sekali. "Ensik ni siapa?" Satu ayat itu meruntuhkan dunia Adam. Istri yang dirinduinya selama sedekat tidak mengenalinya dalam pertemuan semula yang ditunggu-tunggu. Adam menggelengkan kepalanya, tidak percaya. "Sayang, ini abang, Adam, suami awak." Tetapi, Suraya kelihatan semakin takut dan berundur lagi. Tiada sebarang ingatan atau kemesraan terhadap Adam di matanya. Yang ada hanyalah kewaspadaan dan ketakutan terhadap seorang lelaki asing. "Adam, siapa tuh?" Saya Emma." Pegawai polis juga tidak pernah berdepan dengan situasi sebegini. Inspektor Kamal meletakkan tangan di bahu Adam dan berkata dengan berhati-hati, "Kita bawa dia ke hospital dulu." Dikurung dalam tempoh yang lama mungkin menyebabkan trauma psikologi yang teruk. Adam mengangguk, tetapi masih tidak dapat menerima kenyataan. Apabila dia meninjau semula keadaan di dalam stor itu, realiti yang lebih dahsyat terungkap. Dindingnya penuh dengan kesancakaran kuku yang tidak terkira banyaknya. Terdapat juga contengan garis-garis yang kelihatan seperti cara mengira hari. Di satu sudut, terdapat sebuah buku nota yang lusuh dan perakam pita lama. Di sebelahnya pula beberapa botol air kosong bergelimpangan. Dia benar-benar berada di sini selama 10 tahun. Ketika para medik memindahkan Suraya ke atas pengusung, dia terus meronta-ronta gelisah. Setiap kali Adam coba mendekatinya, dia mengelak ketakutan. "Jangan risau, Puan selamat sekarang," kata seorang juru rawat dengan lembut, tetapi Suraya tetap waspada. Baginya, semua orang adalah orang asing, termasuklah suami yang telah menantinya selama 10 tahun. Di dalam ambulans, Adam coba memegang tangan Suraya, tetapi wanita itu terkejut dan menarik tangannya serta-merta. "Jangan sentuh saya tak kenal awak." Sementara pasukan perubatan menenangkan Suraya, Adam memandang keluar tingkap sambil menitiskan air mata. Dia tidak pernah membayangkan pertemuan semula yang diimpikannya selama 10 tahun akan menjadi begini. Setibanya di wad kecemasan hospital, pasukan perubatan bergerak pantas. Semasa kesehatan Suraya diperiksa, dokter yang bertugas bertanya kepada Adam, "Apa hubungan Encik dengan pesakit?" "Dia istri saya. Saya kehilangannya dalam satu kemalangan jalan raya 10 tahun lalu." "10 tahun lalu? Maksudnya, sijil kematian sudah dikeluarkan?" Adam mengangguk mendengar soalan dokter itu. Barulah pasukan perubatan menyadari betapa seriusnya kes ini. Ia bukan sekadar kes orang hilang, tetapi sesuatu yang jauh lebih rumit. "Kami perlu melakukan pemeriksaan fisikal ke atas pesakit." Nampaknya dia juga mengalami kejutan emosi yang teruk. Sementara itu, di bilik rawatan, Suraya sedang menjawab soalan-soalan daripada pasukan perubatan. Tetapi jawabannya membuatkan semua orang semakin keliru. "Nama saya Emma. Saya tak pernah dengar nama Suraya." "Jadi, Puan Raza lelaki tadi itu siapa?" "Saya tak kenal." "Saya takut kenapa dia beria." Ia kata, "Dia kenal saya." Seorang juru rawat memberitahu Adam dengan berhati-hati, "Pesakit nampaknya sangat keliru. Mungkin kita perlu berikannya masa." Ketika itu, Adam tidak tahu. Dia tidak tahu neraka apa yang telah Suraya lalui selama 10 tahun di dalam ruang sempit itu. Dan dia tidak tahu bahwa dalam penderitaan yang melampau, Suraya telah mencipta satu personality lain untuk melindungi dirinya. Lebih-lebih lagi, dia langsung tidak menyangka bahwa dalang di sebalik semua ini adalah orang yang paling tidak mahu dipercayainya. Bapak kandung Suraya sendiri, lelaki yang dipanggilnya ayah selama ini. Namun, semua kisah ini sebenarnya bermula dengan satu message teks. Satu permintaan tolong yang sukar dipercayai, dihantar atas nama orang yang telah mati. Untuk menceritakan kisah yang luar biasa ini dengan betul,
Kita perlu kembali ke hari semalam, pada satu petang Ahad yang biasa. Pada masa itu, Adam langsung tidak menyangka keajaiban seperti ini akan berlaku kepadanya. Dia hanya bersedia untuk melalui satu lagi hari merindui Suraya. 10 tahun yang lalu, pada musim luruh ketika daun-daun mula berguguran, Adam masih mengingati hari itu dengan jelas. Perbualan terakhirnya dengan Suraya, dan kata-kata terakhirnya yang penuh misteri. Adam, saya bergaduh besar dengan ayah tadi. Petang itu, riak wajah Suraya kelihatan serius, tidak seperti biasa. Wanita yang sentiasa ceria dan lemah lembut itu, tidak pernah menunjukkan wajah semuram itu. Kenapa? Pasal rancangan kita nak berhijrah lagi ke? Ketika itu, Adam dan Suraya sedang bersiap untuk berhijrah ke Kanada. Selepas Adam diturunkan pangkat karena coba mendedahkan penyelewengan bapa mentuanya di Serikat, mereka berdua mengimpikan satu permulaan yang baru. Ya, ayah kata dia takkan benarkan sama sekali, tapi cara dia bercakap tuh pelik sangat. Suraya memandang Adam dengan pandangan yang resah. Dia sangat rapat dengan ayahnya, tetapi hari itu terasa berbeza. Pelik macam mana? Entahlah. Macam dia anggap saya nih hak miliknya. Anak ayah, ayah yang jaga. Kemanapun kamu pergi, ayah akan cari. Macam itulah dia kata. Ketika itu, Adam tidak mengambil serius kata-kata Suraya. Dia hanya menganggapnya sebagai luahan hati seorang bapa yang bimbangkan anak perempuannya. Tetapi kini, apabila dikenang kembali, dia sadar betapa besarnya kesilapan itu. Malam itu, Suraya singgah ke rumah ibu bapanya sebelum pulang. Walaupun sudah lewat, Adam tidak begitu risau. Dia percaya bapa mentuanya tidak akan membahayakan anak perempuannya sendiri. Namun, sekitar jam 11 malam, dia menerima panggilan daripada bapa mentuanya. Adam ada kemalangan. Suraya. Suraya kemalangan jalan raya. Dunia Adam runtuh serta-merta. Dia bergegas ke hospital, tetapi semuanya sudah terlambat. Suraya tidak sadarkan diri di unit rawatan rapi, dan dokter tidak memberikan sebarang harapan. 2 hari kemudian, apabila Suraya sadar, Adam berada di sisinya. Namun, keadaan Suraya sangat tenat. Dia terlalu lemah sehingga kan tidak mampu bercakap dengan jelas. Suraya, sayang, tak apa. Ini abang, Adam. Suraya membuka matanya dengan susah payah. Dia memandang Adam dan coba mengatakan sesuatu. Tetapi suaranya terlalu perlahan, hampir tidak kedengaran. Ayah kita, ya? Kenapa dengan ayah? Adam mendekatkan telinganya untuk mendengar kata-kata Suraya. Ketika itulah Suraya berbisik dengan sisa tenaganya, kata-kata yang masih terngiang-ngiang di telinga Adam sehingga kini. Jangan percaya. Ayah. Itulah kata-kata terakhir Suraya. Sejurus selepas itu, dia kembali tidak sadarkan diri dan beberapa jam kemudian, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Atau begitulah yang Adam percaya. Majelis pengebumian diuruskan sepenuhnya oleh bapa mentuanya. Adam terlalu larut dalam kesedihan untuk melakukan apa-apa. Kita kena kebumikan dia cepat. Ini yang Suraya mahukan, kata bapa mentuanya. Adam berasa ragu. Dia tidak ingat bila Suraya pernah berkata begitu. Ayah, bila Suraya cakap macam tuh, masa sedih macam nih, tak perlu fikir benda-benda remeh, biar ayah uruskan semuanya. Akhirnya, jenazah Suraya dikebumikan dalam masa 2 hari. Walaupun terasa terlalu tergesa-gesa, Adam tidak dapat membantah kehendak bapa mentuanya. Dalam keadaan bersedih, pertimbangannya juga menjadi kabur. Di tanah perkuburan, Adam melihat wajah Suraya buat kali terakhir. Atau, dia menyangka dia melihatnya. Wajah di dalam keranda itu kelihatan sedikit aneh, tetapi ketika itu dia hanya menganggapnya sebagai kesan daripada kemalangan. Selepas pengebumian, kata-kata terakhir Suraya terus bermain di pikirannya. Jangan percaya ayah. Apa maksudnya? Beberapa hari kemudian, Adam bertanya kepada bapa mentuanya dengan berhati-hati. Ayah, sebelum Suraya meninggal, dia ada coba cakap sesuatu tentang ayah. Jangan cakap benda karut. Orang yang tengah tenat, mana boleh bercakap dengan betul, jawab bapa mentuanya dengan dingin dan enggan meneruskan perbualan. Sejak itu, wujud satu dinding yang tidak kelihatan di antara Adam dan bapa mentuanya. 10 tahun berlalu. Adam hidup sendirian, memendam kata-kata terakhir Suraya di dalam hatinya. Kadang-kadang dia terfikir tentang maksudnya, tetapi dia tidak pernah terbayang bapa mentuanya akan mengapa-apakan anak kandungnya sendiri. Namun, ketika itu, Adam tidak tahu bahwa Suraya sebenarnya tidak mati.
Dan dia tidak tahu hakikat yang mengejutkan bahwa bapak mentuanya telah menyembunyikannya di suatu tempat. Apatah lagi, mayat di dalam keranda itu bukanlah Suraya, tetapi orang lain sama sekali. Selama 10 tahun, Adam meratapi Suraya di hadapan kubur palsu. Setiap tahun pada hari kematiannya, dia akan datang meletakkan bunga dan mengalirkan air mata mengenang kembali memori mereka. Tetapi semalam, satu perkara luar biasa berlaku yang mengubah segalanya. Satu message teks diterima daripada Suraya, istri yang disangkanya telah mati. Petang Ahad itu, Adam sedang mengemas barang-barang peninggalan Suraya seperti biasa. Walaupun sudah 10 tahun, dia masih tidak sanggup membuang pakaian dan alat solek istrinya. Seolah-olah dia akan kembali suatu hari nanti. Hari ini kemas sikitlah, pikirnya. Adam coba membuka laci Suraya tetapi kemudian membatalkan niatnya. Bau minyak wanginya seakan-akan masih terhidu samar-samar. Rutin ini telah berulang selama 10 tahun. Tiba-tiba, telepon bimbitnya berbunyi. Pemberitahuan message teks. Tanpa berpikir panjang, Adam melihat skrin dan terus menjatuhkan teleponnya. Nama pengirimnya ialah Suraya. Apa nih? Adam mengambil semula teleponnya dengan tangan yang terketar-ketar. Memang tertulis Suraya. Message datang atas nama istrinya yang telah meninggal 10 tahun lalu. Sebaik sahaja membaca kandungannya, bulu roma Adam meremang. Tolong, selamatkan saya. Saya takut. Hanya beberapa perkataan, tetapi Adam terpaku. Adakah ini gurauan? Atau, mungkinkah benar-benar? Jantungnya berdegup kencang. Pikirannya dipenuhi dengan andaian-andaian aneh. Walaupun tidak mahu percaya, dia ingin mempercayainya. Jika itu benar-benar dia, bagaimana mungkin? Mungkin ini gurauan seseorang, tetapi entah mengapa, dia seakan-akan mendengar suara Suraya yang sebenar. Apa semua nih? Adam coba menelepon nomor itu, tetapi hanya nada sibuk yang kedengaran berulang kali. Dia mencoba lagi, dan lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Kira-kira sejam kemudian, satu lagi message masuk. Adam, maafkan saya, tolong saya. Kali ini, message-nya lebih jelas. Jantung Adam terasa mahu meletup. Mungkinkah Suraya benar-benar masih hidup? Tidak. Ini tidak masuk akal. Adam berjalan mundar-mandir di dalam rumah, keliru. Dia telah menguruskan pengebumian Suraya, bagaimana mungkin message boleh sampai? Ini pasti gurauan jahat seseorang. Tetapi jauh di sudut hatinya, harapan mula bercambah. Jika ada 1 dalam sejuta kemungkinan Suraya masih hidup. Ketika itu, loceng pintu berbunyi. Adam bergegas membuka pintu. Di luar, berdiri seorang lelaki pertengahan umur yang berpakaian kemas. Walaupun tidak dikenali, dia kelihatan biasa dilihat. Maaf mengganggu. Encik Adam, kan? Ya. Encik ni siapa? Lelaki itu melihat sekeliling sebelum berkata dengan berhati-hati, maafkan saya. Siapa saya tidak penting. Saya datang hanya untuk sampaikan ini. Dia menghulurkan sekeping nota kecil kepada Adam. Sebaik sahaja Adam mengambilnya, lelaki itu segera berpaling untuk pergi. Tunggu sekejap. Apa nih? Awak siapa? Tetapi lelaki itu tidak menjawab dan berlalu pergi dengan pantas. Adam coba mengejarnya, tetapi dia hanya sempat melihat lelaki itu masuk ke dalam sebuah kereta sedan hitam dan berlalu pergi. Adam membuka nota itu. Tertulis tulisan ringkas. Buka store itu. Store lama di halaman belakang rumah mentua awak. Adam terkejut. Orang ini tahu tentang rumah mentuanya. Dan kenapa dia perlu memeriksa store itu? Seorang jiran wanita memerhatikan semua kejadian itu dari luar pintu. Encik Adam, siapa lelaki tadi itu? Nampak mencurigakan. Saya tak pasti, Makcik. Mungkin orang sesat jalan agaknya. Adam menjawab acuh tak acuh dan masuk ke dalam rumah. Tetapi hatinya semakin resah. Selepas message daripada Suraya, kini muncul pula nota aneh. Sesuatu yang besar sedang berlaku. Ketika itu Adam tidak tahu bahwa lelaki itu ialah Encik Kasim, setiausaha bapa mentuanya. Dan dia tidak tahu bahwa lelaki itu telah bergelut dengan rasa bersalahnya selama 10 tahun menantikan saat ini. Di dalam kereta, Encik Kasim mengeluarkan sebatang rokok dengan tangan yang terketar-ketar. Hari inilah hari untuk menamatkan segalanya. Dia tidak boleh lagi menyembunyikan rahasia dahsyat Dato Majid. Maafkan saya, Dato. Tapi ini semua salah. Encik Kasim teringat akan anak perempuannya. Sebagai seorang bapa yang mempunyai anak sebaya dengan Suraya, dia tidak boleh lagi berdiam diri. Sementara itu, Adam menatap nota itu sekali lagi. Store, halaman belakang rumah mentuanya. Adam tahu di mana tempat itu. Tempat dia dan Suraya bermain semasa kecil. Tetapi selepas Suraya tiada,
dia tidak pernah ke sana lagi. Terlalu banyak kenangan sedih. Mungkinkah? Benarkah? Adam menelepon rakannya, Zul. Dalam situasi sebegini, hanya Zul yang boleh dia harapkan. Zul, aku nih, boleh kita jumpa sekarang? Kenapa nih? Suara kau lain macam. Panjang ceritanya. Jumpa dululah. Aku perlukan kepakaran IT kau. Oke. Nak jumpa di mana? Aku datang pejabat kau. Kau boleh analisis telepon, kan? Zul menyadari nada serius rakannya dan berhenti bergurau. Mestilah boleh. Apa-apapun, datang dulu. Nanti kau cerita. Adam mengambil telepon bimbit lama Suraya dan menuju ke pejabat Zul. Dia masih belum tahu bahwa semua ini adalah rancangan yang telah diatur sejak 10 tahun lalu. Dan dia akan berhadapan dengan kebenaran yang tidak terjangkau oleh imajinasinya. Dalam perjalanan ke pejabat, Adam terus menatap message-message itu. Tolong, selamatkan saya. Saya takut jika Suraya benar-benar masih hidup dan dikurung oleh seseorang. Tidak, tak mungkin. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah yakin. Kata-kata terakhir Suraya, jangan percaya ayah. Kini, dia mulai paham maksudnya. Pejabat Zul dipenuhi dengan pelbagai jenis komputer dan peralatan elektronik. Apabila Adam tiba, Zul sudah pun menyediakan peralatan analisis. Adam, kenapa nih? Pucat betul muka kau. Adam mengeluarkan telepon bimbit Suraya dengan tangan yang gemetar. Telepon yang disimpan jauh di dalam laci selama 10 tahun. Boleh analisis benda nih? Apa nih? Model lama nih. Dah lebih 10 tahun, kan? Zul mengambil telepon itu dengan riak hairan. Tetapi melihat wajah serius Adam, dia berhenti bergurau. Zul, telefoni hantar mesej semalam. Atas nama orang yang dah mati. Apa? Orang mati? Adam menceritakan situasinya satu persatu. Kematian Suraya, mesej-mesej yang diterima semalam, dan nota aneh itu. Wajah Zul menjadi semakin serius. Ini bukan main-main, Adam. Kita periksa telefoni dulu. Zul menyambungkan telepon itu ke komputernya. Pelbagai maklumat muncul di screen. Dia menjalankan beberapa program dan menunjukkan riak terkejut. Adam, ini pelik gila. Apa dia? Telepon ini memang model 10 tahun lepas, tapi ia dihidupkan semula semalam, dan message dihantar secara otomatik. Adam terduduk di kerusi. Jadi, memang benar message itu datang dari telepon Suraya. Dihantar secara otomatik, maksudnya, ada aplikasi penghantaran berjadwal dipasang. Tapi ia ditetapkan 10 tahun yang lalu. Diprogramkan untuk hantar secara otomatik bila telepon dihidupkan. Zul menunjukkan screen kepada Adam. Di situ, terpapar message-message yang telah ditulis oleh Suraya 10 tahun lalu. Jadi, Suraya dah tulis siap-siap 10 tahun lepas? Nampaknya macam tuh. Tapi kenapa ia baru dihidupkan semalam? Apabila Zul menganalisis dengan lebih lanjut, satu fakta mengejutkan terungkap. Kawasan itu mengalami gangguan bekalan elektrik selama beberapa hari. Dan apabila bekalan dipulihkan semalam, telepon itu mulai dicas. Tengok nih, lokasi GPS pun ada. Lokasi yang terpapar di screen sangat dikenalinya. Ia adalah rumah mentuanya. Rumah mentua aku. Tempat yang disebut dalam nota tuh. Adam merasakan semua kepingan teka-teki mula bercantum. Tetapi pada masa yang sama, satu kemungkinan yang mengerikan muncul di pikirannya. Jika Suraya benar-benar, ketika itu, Adam teringat kembali peristiwa 10 tahun lalu. Konfliknya dengan bapak mentuanya, kata-kata terakhir Suraya, dan majelis pengebumian yang tergesa-gesa. Zul, aku nak cerita apa yang jadi di rumah mentua aku 10 tahun lepas. Adam mula mengimbas kembali masa lalu. Kisah dia menemui penyelewengan di syarikat bapak mentuanya, cobaan untuk melaporkannya yang menyebabkan dia diturunkan pangkat, dan rancangan untuk berhijrah bersama Suraya. Masa itu, Dato Majid berubah sepenuhnya. Selalunya dia sayang sangat anak dia, tapi bila sebut pasal berhijrah, dia terus marah. Memang mencurigakan. Adam juga menceritakan tentang malam Suraya pergi ke rumah ibu bapaknya. Dan beberapa jam kemudian, dia menerima berita kemalangan. Yang peliknya, aku tak sempat tengok lokasi kemalangan. Dato Majid dah uruskan semuanya. Di hospital pun tak nampak. Tak. Rawatan kecemasan dah selesai masa aku sampai, dan majelis pengebumian pun terlalu cepat. 2 hari terus dikebumikan. Wajah Zul menjadi semakin serius. Sebagai pakar IT yang berpikiran logik dan sebagai rakan yang mempunyai gerak hati, kedua-duanya menuju ke arah kesimpulan yang sama. Adam, mungkin saja.
Apa? Suraya mungkin tak mati. Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh Adam menggigil. Kemungkinan ngeri yang bermain di pikirannya kini diluahkan oleh rakannya. Kalau macam tuh, selama ini dia kat mana? Mungkin di store yang disebut dalam nota tuh. Mereka berdua terdiam seketika, saling berpandangan. Jika tekaan ini betul, bermakna Suraya telah dikurung di suatu tempat selama 10 tahun. Oleh bapak kandungnya sendiri. Tak mungkin. Macam manapun, dia kan ayah kandung. Tetapi Adam teringat kata-kata terakhir Suraya. Jangan percaya ayah. Kata-kata yang tidak difahaminya dahulu, kini terasa menyimpan kebenaran yang menakutkan. Adam, kita kena pergi periksa. Maksud kau? Store tuh? Ya, kita kena pastikan semua ini betul atau tidak. Zul nampaknya sudah membuat keputusan. Tetapi Adam berasa takut jika Suraya benar-benar ada di sana. Dan telah menderita selama 10 tahun. Bahaya kalau pergi sorang, kita lapor polis. Ya, itu yang terbaik. Adam mencapai telepon dengan tangan yang gemetar. Tetapi bagaimana hendak menjelaskannya? Adakah polis akan percaya jika dia kata orang yang telah mati 10 tahun lalu menghantar message? Sementara itu, di pejabatnya, Encik Kasim sedang mengemas barang-barangnya buat kali terakhir. Dia tahu rahasia yang disimpannya selama 10 tahun akan terbongkar tidak lama lagi. Dato, saya tak boleh teruskan lagi. Encik Kasim mengeluarkan satu file lama dari lacinya. File yang mengandungi semua bukti berkaitan pengurungan Suraya. Dia telah bertekad untuk mendedahkan semuanya suatu hari nanti. Nak, ayah mungkin lambat, tapi ayah akan betulkan semuanya sekarang. Encik Kasim juga seorang bapak. Melihat anak perempuannya yang sebaya dengan Suraya, dia dihantui rasa bersalah setiap hari. Dan hari ini, dia akhirnya memberanikan diri. Adam dan Zul menuju ke balai polis. Tiba masanya untuk membongkar segalanya. Masa untuk mengesahkan kebenaran yang tersembunyi selama 10 tahun dan nasib Suraya. Zul, kalau Suraya betul-betul masih hidup, jangan risau, kita akan selamatkan dia. Tetapi Adam mempunyai kebimbangan lain. Jika dia telah dikurung selama 10 tahun, bagaimana keadaan mental Suraya? Adakah dia akan kembali menjadi Suraya yang dikenalinya? Semua jawaban itu akan ditemui di store itu tidak lama lagi. Di balai polis, Inspektor Kamal yang menerima laporan pada mulanya ragu-ragu. Kisah orang yang telah mati 10 tahun menghantar message sukar untuk dipercayai. Jadi, istri Encik meninggal dunia 10 tahun lalu, tapi semalam Encik terima message daripadanya? Ya, betul. Mungkin kedengaran pelik, tapi ada menunjukkan data analisis daripada Zul. Lokasi GPS telepon, rekod penghantaran berjadwal, dan masa pemulihan bekalan elektrik. Semua bukti saling berkaitan secara logik. Memang aneh. Baiklah, kita akan periksa lokasi. Inspektor Kamal adalah seorang detektif yang berpengalaman. Walau seaneh manapun laporan, prinsipnya adalah untuk menyiasat terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi jika ia melibatkan kes orang hilang atau pengurungan. Encik kata di rumah mentua, kan? Encik dah beritahu bapak mentua? Belum lagi. Adam sukar untuk menjawab. Jika tekaannya betul, bapak mentuanya adalah pelakunya. Bagaimana dia boleh memberitahunya terlebih dahulu? Baiklah, kita pergi bersama. Kalau tiada apa-apa, kita lupakan saja. Sejam kemudian, 2 buah kereta menuju ke rumah mentuanya. Adam duduk di kerusi penumpang hadapan, hatinya berdebar-debar. Sudah 10 tahun dia tidak melalui jalan ini. Itu rumahnya. Rumah mentuanya yang terletak di sebuah kampung yang damai tidak banyak berubah. Cuma ia kelihatan lebih suram karena tidak berpenghuni. Bapak mentua Encik di mana? Sejak beberapa tahun lepas, dia tinggal di pusat jagaan orang tua. Dia ada simptom demensia. Inspektor Kamal mengangguk. Ini bermakna tiada sesiapa di rumah itu. Encik kata ada store di halaman belakang. Ikut jalan nih. Ada membawa mereka ke halaman belakang tempat dia dan Suraya bermain dahulu. Memang benar, terdapat sebuah store lama di situ. Ia hampir ditutupi oleh tumbuhan menjalar sehingga sukar dilihat. Itu ke store-nya, Inspektor Kamal juga kelihatan terkejut. Store itu terlalu usang dan kecil, meragukan jika seseorang boleh muat di dalamnya. Dulu tempat ini untuk simpan peralatan kebun. Apabila ada mendekati store itu, dia terhidu bau yang aneh. Bau seperti ada orang yang telah tinggal di situ untuk jangka masa yang lama. Ada mangga di pintu. Tapi mangga nih, apabila Inspektor Kamal memeriksanya dengan teliti, dia mendapati mangga itu agak baru. Store itu usang, tetapi mangganya baru.
Pelik. Kita buka. Sementara seorang pegawai polis memotong mangga itu, jantung Adam berdegup kencang. Adakah Suraya benar-benar berada di dalam? Ataukah ini semua hanya khayalannya? Klang. Bunyi mangga yang putus disusuli dengan bunyi pintu berkeriut yang terbuka. Pegawai yang membuka pintu itu berundur ke belakang. Bau busuk yang keluar dari dalam terlalu kuat. Ada tanda-tanda orang tinggal di sini. Apabila cahaya lampu suluh menerangi bahagian dalam store, realiti yang mengerikan terbentang. Di satu sudut, terdapat selimut dan bantal usang. Dindingnya penuh dengan kesan cakaran kuku. Ini macam kesan coba melarikan diri, mencakar dinding. Wajah Inspektor Kamal menjadi semakin serius. Ini bukan store biasa, tetapi tempat seseorang dikurung. Adam masuk ke dalam store. Dia menemui sebuah buku nota usang di satu sudut. Ini dia Rike. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia membukanya. Ia tulisan tangan Suraya, tulisan yang sama seperti 10 tahun lalu. Hari ini hari ke-3,741. Mengira hari di tempat tanpa tingkap ini sudah tidak bermakna lagi. Adam terduduk. Memang benar, Suraya berada di sini, selama 10 tahun di dalam ruang sempit ini. Adam, datanglah dalam mimpi saya. Saya rindu sangat. Semakin dia membaca isi diari itu, air mata Adam semakin deras mengalir. Betapa menderitanya Suraya, betapa dia menantinya. Ada perakam pita di sini. Inspektor Kamal menemui sebuah perakam pita yang berhabuk. Apabila butang main ditekan, suara Suraya kedengaran. Adam, maafkan saya. Ayah. Dia. Suaranya terlalu lemah untuk didengari dengan jelas, tetapi itu memang Suraya. Suara yang sama seperti 10 tahun lalu. Saya rasa saya akan mati di sini. Tapi suatu hari nanti, saya akan jumpa awak semula. Apabila rakaman tamat, store itu diselubungi kesunyian. Semua orang sukar untuk menerima realiti yang dahsyat ini. Ini kes pengurungan. Untuk tempoh yang lama, kata Inspektor Kamal sambil mengeluarkan walkie-talkie. Siasatan rasmi perlu dimulakan. Minta bantuan. Lokasi kes pengurungan, pencarian mangsa diperlukan. Adam menyentuh kesan cakaran di dinding. Betapa terdesaknya Suraya ketika mencakar dinding ini. Bagaimana dia bertahan selama 10 tahun di ruang sempit ini? Ada satu lagi nota di sini. Seorang pegawai polis mengambil secebis kertas dari lantai. Tertulis perkataan lain di atasnya. Nama saya Emma. Suraya terlalu sakit. Emma tak apa-apa. Adam meremang bulu roma membaca nota itu. Suraya memanggil dirinya dengan nama lain. Adakah penderitaan selama 10 tahun telah mengubah kewarasannya? Tuan, ada maklumat di mana mangsa berada sekarang? Mendengar soalan Inspektor Kamal, Adam menggelengkan kepala. Dia langsung tidak tahu di mana Suraya sekarang. Jika dia berjaya melarikan diri dari sini, kemana dia pergi? Kita cari di sekitar sini dulu. Dan kita perlu siasat bapa mentua dia. Tepat pada masa itu, ada pergerakan kecil dari bahagian dalam store. Kedengaran bunyi sesuatu bergerak di sudut yang gelap. Ada sesuatu di sana. Seorang pegawai polis menyuluh lampu suluhnya, dan satu pemandangan yang mengejutkan terungkap. Di bawah longgokan daun kering, kelihatan susuk tubuh seorang wanita sedang mencangkung. Suraya. Ketika Adam coba meluru ke arahnya, wanita itu mengangkat kepalanya. Wajah yang kurus, rambut yang panjang menggerbang, dan pandangan mata yang kosong. Memang Suraya, tetapi ada sesuatu yang berbeza. Dia kelihatan seperti orang yang lain sama sekali. Ketika itu Adam tidak tahu bahwa dalam penderitaan selama 10 tahun, Suraya telah mencipta personaliti lain untuk melindungi dirinya, dan yang sedang memandangnya sekarang bukanlah Suraya, tetapi Emma. Siapa awak? Kenapa datang sini ganggu saya? Tanya wanita yang keluar dari longgokan daun itu dengan suara yang gemetar. Wajahnya memang Suraya, tetapi nada suaranya sangat berbeza, seperti kanak-kanak yang ketakutan. Suraya, ini abang, Adam. Apabila Adam coba mendekatinya, dia semakin meringkuk di sudut. Siapa Suraya? Nama saya Emma lah. Kenapa asik panggil saya dengan nama lain? Inspektor Kamal dan pegawai-pegawai lain juga kelihatan terkejut. Mereka tidak pernah mengalami situasi sebegini. Kita perlu panggil ambulans. Keadaannya nampak serius. Sehingga paramedik tiba, Suraya terus berjaga-jaga dan tidak membenarkan sesiapapun mendekatinya. Setiap kali Adam bercakap dengannya, dia menggelengkan kepala ketakutan. Tak apa, Puan selamat sekarang, orang jahat semua dah pergi.
Walaupun juru rawat bercakap dengan lembut, Suraya masih kelihatan cemas. "Ini rumah saya, kenapa saya kena keluar?" "Rumah?" tanya Inspektor Kamal terkejut. Dia memanggil stor sempit ini rumah. "Ya, saya tinggal di sini. Pak Ciktu selalu bagi saya makan, tapi dah beberapa hari dia tak datang." Mendengar kata-kata itu, Adam hampir rebah. Suraya menganggap ruang sempit ini sebagai rumahnya. Selama 10 tahun tinggal di sini, pikirannya telah menjadi keliru sepenuhnya. "Cik Emma, kami akan bawa Cik ke hospital. Di sana boleh dapat makanan sedap." "Tak nak, saya suka di sini," jerit Suraya sambil menangis. Tetapi keadaan fizikalnya terlalu lemah untuk bertahan lama. Akhirnya, para medik memindahkannya ke atas pengusung dengan berhati-hati. Di dalam ambulans, Adam coba memegang tangan Suraya. Ini pertemuan semula mereka selepas 10 tahun. Tetapi Suraya terkejut dan menepis tangannya. "Jangan sentuh saya. Saya tak kenal awak." Sementara pasukan perubatan menenangkan Suraya, Adam memandang keluar tingkap dengan perasaan yang bercampur baur, gembira tetapi sedih, lega tetapi kecewa. Sementara itu, Zul yang menerima panggilan daripada Adam bergegas ke hospital. "Kau dah jumpa dia? Betul ke?" "Ya. Tapi, dia tak kenal aku." Zul faham perasaan rumit rakannya. Siapa sangka pertemuan semula yang ditunggu selama 10 tahun akan jadi begini. Nanti bila dah dapat rawatan di hospital, dia akan oke. Tetapi Adam risau. Keadaan Suraya bukan sekadar hilang ingatan, tetapi sesuatu yang lebih serius. Setibanya di hospital, pasukan perubatan membawa Suraya kuat kecemasan. Adam hanya boleh menunggu di luar dengan cemas. "Encik waris pesakit?" tanya dokter yang bertugas. "Iya, saya suaminya. Saya akan terangkan keadaan pesakit." Secara fisikal, dia mengalami malnutrisi dan atrofi otot yang teruk, jelas dokter dengan riak wajah serius sambil melihat carta. Dan secara mental, dia juga mengalami trauma yang sangat mendalam. Dia menunjukkan kekeliruan tentang identiti dirinya. "Apa maksud dokter?" Dia memanggil dirinya dengan nama lain dan ingatannya tentang masa lalu sangat terhad dan berpecah-pecah. Adam semakin risau. Mungkinkah Suraya tidak akan mengingatinya selama-lamanya? Boleh sembuh kalau dirawat? Ia akan mengambil masa. Perlu juga dapatkan rundingan pakar psikiatri. Ketika itu, seorang juru rawat datang tergesa-gesa. "Dokter, pesakit asyik nak keluar. Perlu kita bagi obat penenang?" "Jangan. Coba tenangkan dia dulu." Apabila Adam pergi ke Wat Suraya, dia sedang berusaha untuk bangun dari katil. "Saya kena balik rumah. Dah masa Pak Ciktu datang hantar makanan." "Cik Emma, dia takkan datang lagi. Lebih baik Cik terima rawatan di sini." Walaupun juru rawat memujuk dengan lembut, Suraya terus gelisah. Adam mendekatinya dengan perlahan. "Cik Emma, nama saya Adam. Pernah dengar nama ni?" Suraya kelihatan berpikir sejenak. Ada sesuatu yang samar-samar diingatinya, tetapi tidak pasti. "Adam. Macam pernah dengar dalam mimpi." Hati Adam sedikit cerah. Nampaknya dia tidak melupakannya sepenuhnya. Kalau nama Suraya, macam mana? Suraya. Mendengar nama itu, Suraya kelihatan takut. Sakit. Ada kenangan pahit yang muncul. Suraya menggelengkan kepala dan memegang kepalanya dengan kedua-dua belah tangan, seolah-olah nama itu sendiri menyakitkan. Ketika itulah Adam sedar. Sebab mengapa Suraya memanggil dirinya Emma, dan mengapa dia tidak mengingati masa lalunya. Penderitaan selama 10 tahun telah mengubahnya menjadi orang yang lain sama sekali. Sementara itu, Zul sedang menganalisis bukti-bukti yang ditemui di stor dengan lebih teliti. Pelik. Rekod lokasi telepon bimbit menunjukkan dia memang berada di sini selama 10 tahun. Dia bergumam sambil melihat skrin komputernya. Semua bukti menunjukkan, Suraya telah dikurung selama sedekat. Jadi, memang Dato Majid. Zul juga tidak mahu percaya, tetapi semua bukti menunjuk ke arah yang sama. Kembali ke hospital, Zul memberitahu Adam hasil analisisnya. "Adam, ini case yang sangat serius. Polis dah mulakan siasatan rasmi." "Dato Majid makam mana?" "Masih dalam siasatan. Tapi simptom demensia dia agak teruk, jadi mungkin susah nak dapat kerjasama." Adam mengeluh. Dia mahu tahu kebenaran, tetapi pada masa yang sama, dia takut. Jika benar Dato Majid yang mengurung Suraya. Ketika itu, pasukan perubatan membawa berita yang mengejutkan. "Keputusan ujian darah pesakit dah keluar. Kami perlu jalankan ujian DNA." "Ujian DNA? Kenapa?" "Untuk sahkan sama ada dia orang yang sama dengan individu yang dilaporkan meninggal dunia 10 tahun lalu."
Ini prosedur rasmi. Adam mengangguk. Kini, semuanya akan terbongkar secara rasmi. Tetapi yang paling penting ialah pemulihan Suraya. Dokter, bila agaknya ingatan dia akan pulih? Itu bergantung pada individu, tapi mungkin akan ambil masa yang lama. Dokter itu teragak-agak seketika sebelum menyambung, mungkin juga dia menghidap kecelaruan disosiatif. Sebaiknya dapatkan diagnosis pakar psikiatri. Adam menerima satu lagi kejutan. Kecelaruan disosiatif? Adakah Suraya benar-benar telah menjadi orang lain? Tetapi buat masa ini, yang paling penting ialah Suraya selamat. Dia telah bertemu semula dengannya selepas 10 tahun, dan kini dia boleh menerima rawatan. Cuma, masih ada satu lagi kebenaran yang belum terungkap. Siapa dan mengapa Suraya dikurung begitu lama? 2 hari kemudian, berita mengejutkan datang dari Balai Polis. Bersama keputusan ujian DNA, fakta-fakta baru mengenai kes 10 tahun lalu telah terbongkar. Encik Adam, sila datang ke Balai Polis. Ada perkara penting yang perlu dibincangkan. Menerima panggilan daripada Inspektor Kamal, Adam bergegas ke Balai Polis. Walaupun tidak cukup tidur karena menjaga Suraya di hospital, keinginannya untuk mengetahui kebenaran lebih kuat. Sila duduk, saya ada berita yang mungkin akan mengejutkan Encik. Riak wajah Inspektor Kamal sangat serius. Di atas mejanya, terdapat beberapa dokumen dan gambar. Pertama sekali, keputusan ujian DNA. Wanita yang diselamatkan dari store itu disahkan sebagai Puan Suraya. Adam menarik nafas lega. Itu sudah cukup melegakan. Tetapi, ada masalah lain. Inspektor Kamal mengeluarkan satu lagi dokumen. Mayat yang dikebumikan 10 tahun lalu bukanlah Puan Suraya. Apa? Adam berdiri dengan riak tidak percaya. Habis itu, siapa yang dikebumikan? Puan Aminah, seorang wanita yang dilaporkan hilang pada masa itu. Dia bekerja sebagai pembantu rumah di rumah Puan Suraya. Adam terduduk, lututnya terasa lemah. Selama 10 tahun, dia menyangka kubur itu milik Suraya, tetapi sebenarnya milik orang lain. Jadi, Dato Majid. Ya, siasatan perlu dijalankan. Tapi ada masalah, kata Inspektor Kamal sambil mengeluh. Demensia Dato Majid agak teruk. Siasatan yang betul sukar dijalankan. Tepat pada masa itu, pintu Balai Polis terbuka dan seorang lelaki masuk. Lelaki yang sama yang memberikan nota kepada Adam beberapa hari lalu. Encik di sana tuh Encik Adam, kan? Ja, betul. Encik ni siapa? Lelaki itu memperkenalkan dirinya dengan suara yang gemetar. Saya, Kasim. Saya, Setiausaha. Dato. Barulah Adam mengenali lelaki itu. Encik Kasim, orang kanan bapa mentuanya. Encik Kasim, kenapa Encik di sini? Saya datang untuk buat pengakuan. Saya tak boleh simpan rahasia ini lagi. Encik Kasim duduk dan mula menceritakan apa yang telah disimpannya selama ini. 10 tahun lalu, Dato arahkan saya untuk kurung Cik Suraya. Apa? Jerit Adam, tetapi Encik Kasim terus bercakap. Pada mulanya, Dato kata sekejap saja. Dia kata perlu sembunyikan Cik Suraya untuk halang Encik daripada berhijrah. Suara Encik Kasim semakin perlahan. Rasa bersalah yang dipendamnya selama 10 tahun kini meluap-luap. Tapi saya tak sangka ia akan jadi selama 10 tahun. Selama 10 tahun? Jadi, selama nih? Ya. Sebelum Dato mula sakit demensia, dia yang uruskan segalanya. Dia hantar makanan. Seluruh tubuh Adam menggigil kerana marah. Dato Majid telah mengurung anak kandungnya sendiri selama 10 tahun. Pembantu rumah tu pula macam mana? Makcik Aminah dapat tahu rancangan Dato dan cuba halang. Dia cuba lepaskan Cik Suraya. Encik Kasim menundukkan kepalanya. Masa tu, berlaku kemalangan. Dato dan Makcik Aminah bergaduh. Kemalangan? Dato cuba tolak dia, tapi terlalu kuat. Makcik Aminah jatuh dari tangga. Inspektor Kamal juga kelihatan terkejut. Ini bukan lagi kes pengurungan, tetapi kes pembunuhan. Jadi, mayat ditukar. Dato kata saiz badan mereka lebih kurang sama, jadi takkan ada orang tahu. Adam tidak sanggup mendengar lagi. Kebenaran ini terlalu mengerikan. Abis tu, kenapa Encik baru sekarang? Saya pun ada anak perempuan. Sebaya dengan Cik Suraya, kata Encik Kasim sambil menangis. Setiap malam saya tengok anak saya rasa bersalah. Saya tak tahan lagi. Jadi, nota beberapa hari lepas tu. Ya, selepas Dato sakit, saya yang kadang-kadang hantar makanan. Tapi baru-baru nih, saya dah tak sanggup. Encik Kasim mengeluarkan sebentuk kunci lama dari poketnya. Ini kunci store tu. Dan ini.
Diari yang Dato tulis sendiri. Apabila diari itu dibuka, terdapat tulisan-tulisan mengerikan dengan tulisan tangan Dato Majid. Aku tak boleh lepaskan anak aku. Anak aku yang jaga. Aku kena pisahkan dia daripada Adam. Membaca diari itu, Adam meremang. Ketaksuban tidak normal Dato Majid telah menyebabkan semua tragedi ini. Dato sekarang di mana? Tanya Inspektur Kamal. Di sebuah pusat jagaan di Kuala Lumpur. Tapi keadaannya, tiba-tiba, satu lagi panggilan masuk. Ya, Inspektur Kamal bercakap. Ya, dari pusat jagaan. Wajah Inspektur Kamal menjadi serius. Kita kena pergi sekarang. Ada panggilan mengatakan Dato Majid sedang meracau sesuatu. Sejam kemudian, Adam dan pihak polis tiba di pusat jagaan dan bertemu dengan Dato Majid yang duduk di kerusi roda. Wajahnya yang dahulu berkarisma kini tiada lagi, hanya tinggal mosum seorang lelaki tua yang lemah. Dato, panggil Encik Kasim perlahan. Dato Majid mengangkat kepalanya, tetapi pandangannya kosong. Oh, Kasim. Suraya. Suraya di mana? Dato ingat apa-apa tentang Cik Suraya? Suraya. Anak aku. Mereka nak ambil dia. Dato Majid mula meracau. Makcik Aminah tu. Dia cuma ikut saja. Walaupun kata-katanya tidak jelas, ia mengandungi kebenaran 10 tahun yang lalu. Adam melihatnya dengan perasaan yang bercampur baur. Dia mahu marah, tetapi pada masa yang sama, dia berasa kasihan. Wajah tua bapa mentuanya yang menghidap demensia kelihatan terlalu menyedihkan. Semuanya dah berakhir, gumam Encik Kasim. Selepas mendedahkan rahasia yang dipendamnya selama 10 tahun, dia seolah-olah telah melepaskan semua beban. Tetapi bagi Adam, satu lagi kebimbangan timbul. Bagaimana jika Suraya tahu semua kebenaran ini? Bolehkah dia menerima hakikat bahwa bapak kandungnya telah mengurungnya selama 10 tahun? Dan yang paling penting, bila ingatan Suraya akan pulih, atau adakah dia akan hidup sebagai Emma selama-lamanya? Kembali ke hospital, Adam memikirkan bagaimana untuk memberitahu Suraya kebenaran. Cik Emma, bagaimana perasaan hari ini? Dr. Halim, seorang pakar psikiatri, memulakan sesi kaunseling dengan Suraya. Adam memerhatikannya dari sebalik cermin. Hari ini rasa pelik sikit, macam ada orang lain dalam kepala saya. Asyik bercakap. Orang lain? Dia cakap apa? Dia suruh cari orang nama Adam, tapi saya tak kenal siapa dia. Dr. Halim mencatat sesuatu di dalam filenya dengan riak wajah yang teliti. Cik Emma, ada sesiapa yang muncul dalam mimpi? Ya. Selalu ada seorang lelaki muncul. Dia panggil saya Suraya. Suraya memegang kepalanya, kelihatan kesakitan. Bila dengar nama tu, kepala saya sakit. Macam ada kenangan ngeri yang datang. Adam meletakkan tangannya di cermin, berasa simpati. Usaha Suraya untuk mengingatinya kembali kelihatan sangat menyeksakan. Tadi Cik kata ada orang bercakap dalam kepala. Suara dia macam mana? Suara perempuan. Macam suara saya juga, tapi cara cakapnya lain. Wajah Dr. Halim menjadi semakin serius. Dia seolah-olah sudah mempunyai diagnosis di pikirannya. Cik Emma, coba pejamkan mata dan tarik nafas dalam-dalam. Apabila Suraya memejamkan mata, Dokter Halim berkata dengan suara yang perlahan. Cik Suraya, boleh dengar saya? Tiba-tiba, riak wajah Suraya berubah sepenuhnya. Dia membuka mata dan kelihatan seperti orang yang berbeza. Siapa awak? Saya di mana? Nada suaranya juga berbeza. Bukan lagi suara Emma yang keanak-anakan, tetapi suara wanita dewasa. Saya Dokter Halim. Cik Suraya, kan? Ya, saya Suraya. Tapi, ini hospital ke? Kenapa saya di sini? Suraya melihat sekeliling dengan cemas, seolah-olah dia tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain. Adam terkejut dan berdiri. Orangnya sama, tetapi terasa seperti orang yang berbeza sama sekali. Cik Suraya, kenal seseorang bernama Adam? Adam, suami saya. Tapi dia di mana? Kenapa tak ada? Suraya mencari-cari Adam dengan gelisah. Reaksinya sangat berbeza berbanding ketika dia menjadi Emma. Tunggu sekejap, sejak bila saya di sini? Ingatan terakhir saya. Suraya memegang kepalanya, kesakitan. Ayah nak bawa saya ke suatu tempat. Lepas tu, saya tak ingat apa-apa. Dokter Halim terus bertanya dengan berhati-hati. Cik Suraya, tahu sekarang tahun berapa? 2014. Tak, tunggu. Ada yang tak kena. Kenapa rasa macam dah lama sangat? Suraya melihat tangannya.
dia terkejut melihat tangannya yang jauh lebih kurus dan kasar berbanding dahulu. Ini tangan saya kenapa? Ketika itu, Adam membuka pintu dan masuk. Dia tidak tahan lagi. Suraya, ini abang, Adam. Saat Suraya melihat Adam, air matanya terus mengalir. Adam, awak di mana? Kenapa baru datang? Saya takut. Ketika Suraya coba berlari ke arah Adam, dia tiba-tiba berhenti. Riak wajahnya berubah lagi. Tunggu, awak siapa? Kenapa datang dekat saya macam ni? Suaranya telah kembali menjadi Emma. Adam keliru. Dokter Halim memanggil Adam keluar. Kita hentikan sesi kaunseling. Saya perlu terangkan situasinya. Di luar bilik kaunseling, Dok Halim menjelaskan dengan riak wajah yang serius. Ini kecelaruan identiti disosiatif. Dulu dikenali sebagai personality berganda. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, Dokter Halim menyambung sambil melihat filenya. Selama hampir 10 tahun dikurung, dalam keadaan stres dan ketakutan yang melampau, Cik Suraya telah mencipta personality lain untuk melindungi dirinya. Itulah Emma, personality yang dicipta untuk makan, tidur, dan bertahan hidup. Maksudnya dia ada 2 personality, setakat ini, yang disahkan ada 2. Personality asal, Suraya, dan personality pelindung, Emma, wujud bersama. Adam sukar untuk menerima kenyataan. Jadi sebab tu Suraya tak kenal saya? Apabila dalam keadaan personality Emma, dia tidak boleh mengakses ingatan Suraya. Sebaliknya, apabila sebagai Suraya, ingatan tentang pengurungan selama 10 tahun terlalu menyakitkan, jadi dia akan cepat bertukar menjadi Emma. Dokter Halim menunjukkan carta kepada Adam. Emma ialah personality yang dicipta untuk melindungi Suraya daripada kenangan pahit. Ia adalah mekanisme pertahanan untuk bertahan dalam situasi pengurungan. Boleh sembuh ke? Akan ambil masa yang lama. Dan yang paling penting, pesakit sendiri perlu bersedia untuk menerima kebenaran. Adam semakin risau. Jika Suraya tahu kebenaran, dia akan lebih terkejut. Ada satu lagi perkara yang perlu saya beritahu, kata Dokter Halim dengan wajah yang lebih serius. Setiap kali personality Suraya muncul, ingatan semasa dikurung akan kembali sedikit demi sedikit. Tidak lama lagi, dia mungkin akan ingat semuanya. Maksudnya, dia akan ingat apa yang Bapak mentua saya buat? Ya, kemungkinan besar. Adam risau. Jika Suraya mengingati semua kebenaran yang mengerikan itu, bagaimana reaksinya nanti? Apabila kembali ke Wat, Suraya telah kembali menjadi Emma. Dia memandang keluar tingkap sambil bercakap sendirian. Suraya asik muncul. Dia cakap benda-benda menakutkan, kata ayah orang jahat. Seorang juru rawat memberitahu Adam dengan perlahan, dia asik meracau, macam ada ingatan yang mula kembali. Tepat pada masa itu, riak wajah Suraya berubah lagi. Kali ini, ia personality Suraya. Adam, saya dah ingat. Saya ingat semuanya. Air mata mengalir di pipi Suraya. Ayah yang. Adam coba memeluk Suraya, tetapi dia menahannya dengan tangan. Tak, terlalu dahsyat. Macam mana seorang ayah kandung boleh? Suraya mula meraung. Kesakitan dan pengkhianatan yang terpendam selama 10 tahun kini meletus. Ketika itulah Adam sadar, masa yang sukar kini benar-benar bermula. Suraya mendapatkan semula ingatannya adalah penting, tetapi bagaimana untuk menyembuhkan luka itu adalah masalah yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, hampir semua ingatan Suraya telah kembali. Tetapi bersama-samanya, kenangan pahit selama 10 tahun juga hidup semula dengan jelas. Personality Emma semakin lemah dan kini jarang muncul. Adam, saya dah ingat semuanya. Duduk di bangku di taman hospital, Suraya berkata dengan tenang. Cahaya matahari petang yang hangat menyinari wajahnya, tetapi pandangannya tidak lagi sama seperti dahulu dingin dan tegas. Betul ke? Jadi sekarang, iya, saya ingat semua yang ayah buat. Macam mana dia tipu saya, macam mana dia kurung saya dalam tempat sempit tuh. Ada kemarahan dalam suara Suraya, tetapi pada masa yang sama, dia sangat tenang. Seolah-olah dia telah menyusun semua emosinya. Suraya, semuanya dah oke sekarang. Kita mulakan semula. Adam coba memegang tangan Suraya, tetapi Suraya menepisnya. Adam, maaf, tapi saya bukan lagi Suraya yang dulu. Apa maksud awak? 10 tahun telah mengubah saya sepenuhnya. Dalam tempoh tu, saya terlalu banyak berpikir. Suraya memandang jauh. Mula-mula, saya percaya awak akan datang selamatkan saya. Saya tunggu setiap hari. Tapi bila masa berlalu, Suraya, abang ingatkan awak dah mati.
Abang betul-betul tak tahu. Saya tahu, bukan salah awak. Tapi, tetap saja, saya rasa sangat sunyi. Air mata mengalir di pipi Suraya, tetapi suaranya tetap tenang. Terutamanya pada waktu malam, saya rasa macam tinggal seorang diri di dunia ini. Perasaan putus asa yang takkan ada sesiapa cari saya. Adam diselubungi rasa bersalah. Dia berasa sangat terseksa karena tidak dapat berbuat apa-apa semasa Suraya menderita. Tapi yang paling tak tertanggung, ialah ayah. Suara Suraya menjadi dingin. Seorang bapak kandung boleh layan anak dia macam tuh. Setiap hari dia hantar makanan, tapi dia buat-buat tak tahu betapa menderitanya saya. Suraya, tak. Dengar dulu. Ayah tak pernah sekalipun minta maaf. Malah, dia kata semua ini untuk kebaikan saya. Untuk lindungi saya daripada lelaki jahat. Membayangkan sikap Dato Majid, kemarahan Adam membuak-buak. Jadi, saya dah buat keputusan. Saya takkan maafkan dia. Suraya. Macam manapun, dia kan ayah awak. Adam berkata perlahan, tetapi Suraya menggeleng. Tak, Adam. Bagi saya, dia bukan lagi ayah. Suraya memandang tepat ke mata Adam. Awak nak kata, sebab kita dah jadi keluarga, kita patut maafkan dia dan mulakan semula, kan? Rasanya. Itu yang betul. Maafkan? Awak rasa orang tu manusia ke? Suara Suraya menjadi tajam. Orang yang kurung anak sendiri selama 10 tahun dan menyebabkan kematian orang lain, macam mana nak maafkan? Adam tiada jawaban. Dia tidak boleh mengatakan kata-kata Suraya itu salah. Adam, saya faham awak nak saya maafkan dia. Tapi saya tak boleh. Suraya berdiri dan memandang bangunan hospital. Dan kita berdua pun dah berakhir. Apa? Adam berdiri terkejut. Saya dah jadi orang lain. Suraya yang 10 tahun lalu dah mati dalam store tu. Jangan cakap macam tu. Kita boleh mulakan semula. Tak, Adam. Kita berdua dah terlalu banyak berubah, kata Suraya dengan riak sedih tetapi tegas. Saya nak hidup sendiri sekarang. Tanpa bergantung pada sesiapa, dengan usaha saya sendiri. Tapi, Suraya, kita dah tunggu 10 tahun. Ya, sebab itulah saya lebih yakin. Manusia tak mudah berubah. Suraya meletakkan tangannya di bahu Adam. Adam, terima kasih. Terima kasih sebab cari saya, selamatkan saya. Saya betul-betul berterima kasih. Tapi sekarang, lepaskanlah saya, Suraya, dan saya akan tukar nama saya. Nama Suraya terlalu banyak kenangan pahit. Nama apa? Emma. Saya akan hidup sebagai Emma, nama yang telah melindungi saya selama ini. Adam dapat merasakan betapa teguhnya keputusan Suraya. Penderitaan selama 10 tahun telah menjadikannya begitu kuat. Betul-betul. Tak boleh kembali lagi? Maaf, Adam. Tapi ini pilihan saya. Suraya memandang Adam buat kali terakhir. Walaupun tak dapat memaafkan, saya tetap kena hidup. Tapi saya akan hidup dengan cara yang berbeza sama sekali daripada mereka. Sungguh, dalam kata-katanya, terkandung penderitaan dan kemarahan selama 10 tahun, serta semangat untuk terus hidup. Sementara itu, di pusat jagaan, Dato Majid sedang bergumam sendirian. Suraya, ayah minta maaf. Maafkan ayah. Tetapi semuanya sudah terlambat. Permintaan maafnya hilang di udara, tidak didengari oleh sesiapa. Encik Kasim dalam perjalanan pulang selepas selesai memberi keterangan di balai polis. Terlepas dari rasa bersalah selama 10 tahun, dia kini bertekad untuk lebih menghargai anak perempuannya. Nak, lepas ni ayah akan jaga kamu betul-betul. Kembali ke hospital, Suraya sudah pun membuat keputusan. Dia bersedia untuk memulakan hidup baru. Doktor, saya nak keluar dari hospital. Suara Suraya ketika bercakap dengan doktor yang merawatnya tidak lagi goyah. Selepas melalui neraka selama 10 tahun, dia tidak lagi takut pada apa-apapun. Sebulan kemudian, balai berlepas lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, KLIA, sibuk seperti biasa, penuh dengan orang yang menuju ke destinasi masing-masing. Di antara mereka, seorang wanita kelihatan menonjol. Rambut pendek yang kemas, sebuah beg perjalanan ringkas, dan pandangan mata yang teguh. Itulah Suraya. Tidak, sekarang dia Emma. Sila tunjukkan paspor. Paspor yang dihulurkan kepada pegawai imigresen tertera nama Emma binti Abdullah. Dia telah menukar namanya secara sah, satu identiti yang baru sepenuhnya. Ke Kanada, ya. Tujuan perjalanan, berhirah. Untuk satu permulaan yang baru. Jawaban Emma ringkas dan jelas.
Tiada lagi penjelasan atau alasan yang perlu diberikan. Di sebuah kafe di balai berlepas, Adam memerhatikannya dari jauh. Walaupun Emma tidak mahu ucapan selamat tinggal, dia tetap mahu melihatnya berlepas dengan selamat. Dia betul-betul perch. Adam bergumam dengan perasaan yang bercampur baur. Ada rasa rindu dan terkilan, tetapi pada masa yang sama, dia mahu menghormati pilihan Emma. Wanita yang telah melalui penderitaan selama 10 tahun berhak untuk hidup bebas. Sambil berjalan ke pintu pelepasan, Emma teringat kembali sebulan yang lalu. Selepas keluar dari hospital, dia sibuk menguruskan semua prosedur undang-undang dan persiapan untuk berhijrah ke Kanada. Yang paling sukar ialah temu bual dengan media. Kes pengurungan selama 10 tahun itu mendapat perhatian meluas. Sebagai mangsa, apa perasaan Puan sekarang? Mendengar soalan wartawan, Emma menjawab dengan tenang. Saya bukan lagi mangsa. Saya mahu menjadi tuan kepada hidup saya sendiri. Selepas temu bual itu disiarkan, ramai yang menghantar message sokongan. Terutamanya surat daripada mereka yang mengalami situasi yang sama. Saya akan coba beranikan diri seperti Cik Emma. Semoga hidup bebas sepenuhnya. Penampilan yang berani itu sangat mengagumkan. Membaca message-message itu, Emma semakin yakin dengan pilihannya. Apabila masa untuk menaiki pesawat semakin hampir, Emma memandang sekeliling Malaysia buat kali terakhir. Dia lahir dan dibesarkan di sini, tetapi kini tiba masanya untuk pergi. Para penumpang penerbangan AC-91 ke Toronto, sila ke pintu pelepasan. Mendengar pengumuman itu, Emma mengambil bagnya dan berdiri. Tiada lagi keraguan. Ketika itu, Adam melambai dari jauh. Emma perasan dan berhenti sekejap. Mereka saling berpandangan tanpa kata. Adam membuat isyarat mulut, jaga diri. Emma juga membalas dengan isyarat mulut, terima kasih. Itulah perbualan terakhir mereka. Cinta yang ditunggu selama 10 tahun, kini tiba masanya untuk dilepaskan. Adam hanya memandang belakangnya yang semakin menjauh. Walaupun tidak terucap, kata-kata ini bermain di hatinya. Ya, cukuplah melihat dia pergi dengan senyuman. Jika itu jalan untuk dia bebas, penantianku sudah berbaloi. Air mata mengalir, tetapi kali ini dia tidak menangis. Dia merasakan dia benar-benar boleh melepaskannya. Di dalam pesawat, Emma melihat bumi Malaysia dari tingkap. Melihat lampu-lampu yang semakin mengecil, dia berpikir tentang apa itu kebebasan sebenar. Kebebasan bukan tentang memaafkan atau dimaafkan. Ia hanyalah tentang hidup mengikut cara yang aku mahukan. Emma bergumam sendirian dan tersenyum. Senyuman sebenar yang pertama kali terukir, seorang pramugari datang menghampirinya. Cik, perlukan apa-apa? Tidak, terima kasih. Saya oke. Jawaban Emma penuh dengan keyakinan. Dia benar-benar oke sekarang. Sementara itu di Malaysia, beberapa orang meneruskan kehidupan masing-masing. Selepas Emma pergi, Adam memulakan kerja baru. Dia menjadi sukarelawan di sebuah pusat kaunseling yang membantu mangsa keganasan rumah tangga dan pengurungan. Dia mahu pengalamannya dapat membantu orang lain. Encik Kasim, selepas memberi keterangan di mahkamah, dijatuhi hukuman khidmat masyarakat. Dia menerima hukuman itu dengan rela hati. Walaupun lambat, dia bersyukur dapat mengakui kesilapannya dan memperbaikinya. Dato Majid masih di pusat jagaan. Demensianya semakin teruk sehingga dia tidak mengingati apa-apa lagi. Kadang-kadang dia meracau, "Suraya, maafkan ayah," tetapi tiada siapa yang mendengarnya. Setahun kemudian, Adam menerima sekeping postcard dari Kanada. "Saya sihat. Dah dapat kawan-kawan baru di sini dan dah mula belajar di university. Saya rasa sangat bebas. Terima kasih atas segalanya, Emma." Walaupun ringkas, ia sudah cukup untuk Adam. Dia tahu Emma hidup bahagia. Adam menyimpan postcard itu dengan cermat, dan dia juga bertekad untuk memulakan hidup baru. Tidak lagi terikat dengan masa lalu. Beberapa tahun kemudian, Emma telah menjadi seorang pelajar sarjana dalam bidang psikologi kaunseling di Kanada. Dia mahu membantu orang yang mempunyai pengalaman sepertinya. "Nama saya Emma. Mulai hari ini, saya akan belajar bersama kamu semua." Suara Emma ketika memperkenalkan diri kepada rakan-rakan sekelasnya penuh dengan keyakinan. Luka masa lalu kini telah menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. "Awak dari Malaysia ke? Lohat awak?" "Ya, betul. Tapi sekarang saya orang Kanada." Emma tersenyum ceria. Dia benar-benar berasa seperti orang baru. Malam itu, Emma menulis diari. "Hari ini hari yang baik. Aku belajar bahwa masa depan boleh menjadi indah walaupun tanpa memaafkan masa lalu. Aku kini benar-benar bebas." Selepas menutup diarinya, Emma tidur dengan senyuman yang tenang di wajahnya.
Mimpi ngeri selama 10 tahun telah berakhir, dan kini dia boleh hidup seperti yang diimpikannya. Kebebasan sejati bukanlah tentang memaafkan segalanya, tetapi mempunyai keberanian untuk hidup mengikut kehendak sendiri. Dan Emma telah menemui keberanian itu. Akhirnya, dia benar-benar bebas.